Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nordana binti Abdul Malik, bernombor metrik A170154. Saya merupakan pelajar Pesuratan Melayu tahun 3. Tujuan saya melakukan video ini adalah untuk memenuhi kehendak assignment SPMM 3163 Pengurusan Sastra. Dalam video ini, saya akan buat ulasan tentang sebuah buku yang bertajuk Di Sebalik 114 Nama-Nama Surah. Okey, buku ini ditulis oleh Ustazah Bushra bin Talib yang merupakan bekas pengajar bahasa Arab di Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh Pacu Publishing, iaitu cetakan pertama bagi tahun 2018 dan kini cetakan ke-6 bagi tahun 2021. Jadi buku ini telah terjual sebanyak 20,000 naskah. Jadi, jom kita tengok apa yang menarik tentang buku ini. Apa yang menarik tentang buku ini adalah ia diiktiraf oleh mantan wilayah persekutuan iaitu Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Okey, dalam buku ini terdiri daripada 243 muka surat iaitu bermula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Di dalam buku ini terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu yang pertama, tahukah anda? Yang kedua, segenggam ibrah. Yang ketiga, kalam hikmah. Yang keempat, fakta saintifik. Yang kelima, fakta menarik. Dan yang keenam, bongkar sejarah. Di sebalik 114 nama-nama surah ini memfokuskan tentang ibrah di sebalik nama surah, dengan tambahan info lain seperti hadis, doa, sejarah dan fakta saintifik. Buku ini sangat sesuai bagi semua lapisan masyarakat untuk memahami mesej yang ingin disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa yang lebih menarik di dalam buku ini adalah ia banyak menceritakan tentang kisah-kisah Nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Yunus dan lain-lain. Jadi, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan panduan hidup kerana segala cerita yang disampaikan oleh Ustazah Bushra adalah jalan cerita yang benar kerana ia datang daripada Al-Quran itu sendiri. Saya tertarik dengan buku ini adalah kerana ia mempunyai kisah-kisah tentang Nabi serta hikayat-hikayat Nabi yang juga menjadi pembelajaran saya dalam bidang kesusastraan Melayu. Jadi, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan panduan sedikit sebanyak memberi ilmu pengetahuan tentang kisah-kisah Nabi dengan lebih mendalam, iaitu kerana kisahnya adalah benar melalui Al-Quran itu sendiri. Kita dapat lihat bentuk penulisan dan penghasilan corak yang sangat kreatif dapat menarik minat sesiapa sahaja yang membacanya. Corak yang berwarna-warni mengikut surah-surah kelihatan cantik dan sangat teratur. Buku ini dihasilkan bagi memudahkan kita untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi, apabila kita membaca Al-Quran, kita tidak memahami setiap bait-bait ayat yang kita baca. Dengan kehadiran buku di sebalik 114 nama-nama surah ini, ia memudahkan kita memahami maksud surah tersebut serta kisah-kisah yang terjadi dalam surah tersebut. Mari kita lihat segenggam ibrah dalam surah Ibrahim. Semua ketetapan Allah SWT adalah baik, sama ada ianya disenangi jiwa kamu ataupun tidak. Allah SWT maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi, apa yang ingin disampaikan adalah setiap apa yang terjadi dalam dunia ini, sama ada ia baik ataupun buruk untuk diri kita, ia adalah baik bagi Allah. Jadi, kita sebagai hamba Allah hendaklah redha dalam apa jua takdir yang telah ditetapkan dalam hidup kita. Seterusnya, bongkar sejarah dalam surah Yusuf. Sejarah menceritakan tentang Nabi Yusuf yang bermimpi telah berjumpa dengan seorang raja, iaitu di mana dia mengatakan bahawa akan berlakunya 7 musim hasil pertanian yang banyak dan 7 musim lagi musim kemarau. Jadi iktibar yang diambil oleh Nabi Yusuf, ia telah mengarahkan semua rakyatnya untuk menyimpan hasil bijirin yang banyak di dalam stor penyimpanan supaya dapat diagihkan kepada rakyat jelata apabila tiba musim kemarau tersebut. Seterusnya, doa dalam surah Yunus. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus semasa berada di dalam perut ikan Nun selama 40 hari 40 malam, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang bermaksud sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong
melainkan Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi apa yang kita dapat ambil iktibar dalam kisah ini adalah sebagai hamba Allah, kita hendaklah meletakkan sepenuhnya pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat kalam hikmah dalam surah At-Taubah yang berbunyi, kamu dapati kelazatan beribadah hilang dari jiwamu. Hilangkanlah segala apa yang Allah tidak suka, bekalkanlah dengan apa yang Allah suka. Nescaya kamu akan dapati hatimu terasa lapang dan kamu akan mendapati ibadah itu suatu yang lazat dan indah. Jadi apa yang ingin disampaikan di sini adalah apabila kita ditimpa ujian ataupun ditimpa masalah, kembalilah ke jalan yang benar. Perbetulkan apa yang salah, bertaubatlah daripada segala dosa yang kita lakukan. Mungkin kadang-kadang kita berasa sedih, kita berasa kecewa. Perasaan itu datangnya daripada Allah itu sendiri. Dia memberikan kita rasa perasaan tersebut mungkin disebabkan oleh dosa yang terlalu banyak. Jadi yang terbaik adalah bertaubat. Dengan jalan taubat, hati kita akan rasa lapang, tenang dan bahagia. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat memberi pengetahuan baru kepada kita, pengajaran, iktibar dan keinsafan dalam hati kita. Akhir kata daripada saya, batu yang keras pun boleh melekuk dengan titisan air yang lembut. Takkanlah hati kita yang keras tak boleh lembut dengan sentuhan Al-Quran. Tepuk dada, tanya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.